warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakatul. Yang berbahagia saudara pengacara majlis, yang berbahagia saudara pemangku pengurusi tetap UMNO bahagian Pasir Gudang, Tuan Haji Said Salim dan Said Hussein, yang berhormat Datuk Muhammad Khalid bin Nordin, Ketua UMNO bahagian Pasir Gudang, sekejap dulu Ketua bahagian Johor Bahru, merangkap pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor dan juga merangkap Menteri Besar Johor, kepimpinan UMNO bahagian Pasir Gudang dan juga termasuk sayap-sayapnya, Dev-Dev yang dihormati daripada ketua-ketua bahagian, wakil-wakil rakyat, pemimpin parti komponen, orang tua kita, para veteran, saudara-saudari yang dihormati sekian. Tidak 2 minit habis, jadi minta maaf, kita rangkumi semua sebagai ahli majlis kita pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat bersama-sama dalam satu majlis yang sungguh permai. Permainya bukan kerana kita ni satu warna, malah kita berwarna-warni, dan ianya bukan kerana kita berpakaian korporat macam penyelaras daripada UMNO bahagian Johor Bahru, tetapi berpakaian berbagai-bagai, dan ia sebenarnya tidaklah menunjukkan macam kita ni bercelaru, tidak. Kerana di dalam kepelbagaian kita insyaAllah boleh merumuskan satu perjuangan, satu hal tuju untuk faedah semua. Dan tadi yang berhormat dalam ucapannya macam-macam dia cakap. Saya diberikan preview, diantarkan apa yang nak diucap melalui WhatsApp kita kan. Ini teknologi baru, kalau tidak dulu semua kena tunggu yang bertulis. Saya punya respons kepada WhatsApp daripada Yang Maha Berhormat, saya kata boleh menangis dengan ucapan memuji satu hal, tetapi menguji pun terdapat di dalam ucapan, terutamanya di peringkat yang akhir-akhir. Katakan kalau depan orang lain tak berani nak cakap macam ni, atau mungkin tak berbaloi nak bercakap macam ini, yang bukan sahaja yang tersurat minta dijawab, yang susahnya yang tersirat juga nak mendapat ulasan. Yang masalahnya kalau jawab yang tersirat, mungkin ianya diviralkan dengan masalah yang tersendiri. Jadi saya tidak bertujuan untuk datang menjawab secara yang terus mengenai dengan soal yang
mungkin yang tersirat. Maklumlah, kadang-kadang kita baca tersilap tentang apa yang dimaksudkan, kerana yang tersirat itu perlu masa untuk kita nak merungkaikan dan memahami. Namun ada beberapa perkara yang saya berterima kasih di atas jemputan ini. Pertamanya, ianya menunjukkan kepada saya apabila kita dah tak faham seorang yang menjadi anak murid kita, maknanya anak murid kita itu dah jauh lebih berjaya daripada guru. Bukan tak faham, makna tak langsung tak faham, tidak. Kita tak faham macam mana si anak murid ni, protege ni sudah boleh lepas jauh begitu tinggi. Dan sama macam saya lah, bila saya berdepan dengan anak saya pun tak boleh faham kerjayanya, kefahamannya, kebolehannya, ilmunya. Dan ia pada saya menunjukkan bahawa adanya kemajuan, adanya gerakan ke depan, bukan kita berada di tempat yang sama, kita ketinggalan di belakang, malahan adanya kejayaan, dan lebih penting adanya keberanian yang diwarisi kepada mereka yang lebih muda untuk mereka terus maju ke depan. Yang kedua, saya berpeluang untuk mengambil masa sedikit menceritakan soal pengalaman dan sejarah itu, yang mungkin sejarah yang tak tertulis di dalam perjuangan, kerana impak perjuangan dan penerimaan kita kepada perjuangan haruslah dilihat dari segi pengalaman pribadi kita, bukan hanya bila kita umpamanya menyambut merdeka, kita naikkan bendera dan melihat jalur gemilang, itunya artinya merdeka. Tetapi tidak pula dapat menghargai segala apa yang telah meletakkan keberanian kepada kita untuk membolehkan kita lakukan tanpa takut, tanpa bimbang kehilangan itu dan ini. Kerana satu ketika dulu, kalau saya juga dia telah disebutkan oleh Yang Maha Berhormat mengenai peristiwa yang kami berdua digantung dari segi UMNO. Saya digantung tanpa sempadan masa, tak tahu berapa lama, tapi Yang Maha Berhormat diberikan amaran dan akhirnya berjaya memperolehi kursi dan jawatan ketua bahagian. Disimpan jawatan itu untuk saya pula mengambil alih. Dan kalau tengok sejarah UMNO, jarang sangat laku. Kalau dah pegang, tak ada cara nak serah balik. Jawatan itu yang dimaksudkan oleh Yang Maha Berhormat, jabatan. Kalau itu perjuangan, tentu
jawatan itu kita akan pegang dan tak mau nak serah balik. Dan bukan soal kita dikenakan tindakan oleh pucuk pimpinan parti yang membawa kita. Hari ini kita melihat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Khalid menjadi Menteri Besar. Bukan soal itu. Soal tindakan kena gantung, soal tindakan diberi amaran, tindakan disiplin terhadap kami. Tetapi benarlah apa Yang Amat Berhormat Datuk Seri cakap. Kerana hari ini Yang Amat Berhormat menjadi Menteri Besar, saya masih lagi Ketua Bahagian Ahli Parlimen Johor Bahru, kerana nilai perjuangan yang kita sama-sama lalui, yang kita sama-sama dukung. Tak malu, tak rugi untuk menyerahkan jawatan kepada seorang yang lebih tua tetapi dianggap masih boleh lagi menyumbang. Tak rugi untuk bermula di peringkat yang rendah hingga ke tinggi, dan tak rugi untuk meletakkan kepentingan karya lebih daripada jemaah atau kumpulan. Dari sebab itu, dari segi pengalaman, ini saya yang paling bimbang ni bila saya buat ucapan tak ikut teks. Kalau Yang Amat Berhormat dia selalu ikut teks. Jadi ikut teks tu dia memang ada masa dia. Saya ni, saya minta kebenaran nak bercakap 5 jam. Jadi minta maaf kalau saya melencong. Bukan selalu dapat peluang macam ni kan. Kerana satu lagi reaksi saya bila Yang Amat Berhormat bercakap macam tu masa depan saya ni macam ucapan selamat tinggal kepada saya. Memang saya nak pergi, memang saya nak pergi kerana kejayaan yang saya lihat di Yang Amat Berhormat. Dan bila masa patut kita pergi, bukan sampai dah nak sampai umur nak pencen. Ikut cakap orang, kadang-kadang orang Johor Bahru ni dia ada kurang ajar dia yang tak ke tempat. Dia kata orang tua nak mampus. Janganlah kita masuk peringkat tu kan? Baru nak pergi. Kita kena pergi macam saya lah. Saya nak pergi semasa saya masih kuat untuk menentukan pilihan yang tepat. Saya masih ingat sebelum diumumkan saudara Khalid Nordin sebagai calon Parlimen Johor Bahru, PN Johor Bahru, pada tahun 1990. Khalid Nordin balik daripada London, kerana saya telefon dia suruh dia balik. Berjumpa saya dalam bilik, kami berdua. Saya tanya dia, Khalid, awak nak jadi calon UMNO Barisan Nasional bagi Johor Bahru? Awak tak nak? Cakap saya. Awak tak? Cakap. Dia punya jawapan yang saya tak mungkinlah sesiapa pemimpin lain akan dengar dan tunjukkan kelebihan orang ni yang bernama Khalid Nordin. Jawapan dia kata senang. Tok keluar, Tok umumkanlah. Kalau Tok umum tak, saya pun tak. Kalau Tok umum ya, saya ya.
boleh masuk akal sampai ke situ. Jadi kalau kita nak tengok kelebihan manusia ni, individu ni, ialah apabila dia berdepan dengan detik yang penting. Macam mana dia buat pilihan? Macam mana dia percaya kepada orang lain selain daripada dia? Dan inilah kadang-kadang sukar untuk kita jumpa. Apatah lagi soal dia menyerah balik jawatan ketua bahagian kepada saya, Ini prinsip dan nilai secara individu, tetapi tentunya juga ia prinsip dan nilai yang kita terima dari pengalaman kita sebagai menjadi ahli sebuah institusi yang lebih besar daripada kita. Takkanlah kerana dia ni anak murid Syahril baru dia begitu. Takkanlah kerana dia tengok guru dia Syahril Samad, sebab itulah dia begitu. Oh, kalau saya berpeluang jadi anak murid atau protege Datuk Syahril, bolehlah saya buat macam itu. Tidak. Kerana semuanya tentu kerana kita ni berada dalam sebuah badan pergerakan yang begitu besar yang bernama UMNO, dan kita mengisafi dan menerima segala nilai perjuangan UMNO itu sendiri. Saya tak fikir boleh diperolehi dalam badan-badan yang lain seperti PKR ke atau DAP ke. Saya tak fikir itu. Apatah lagi dalam peribumi yang baru. Kerana detik yang membentuk kami pada tahun 88, selepas 87, tahun 87 ada tim A, tim B berpecah. Berpecah bukan dalam soal parti itu berpecah, berpecah dalam soal pemilihan seorang pemimpin, presiden parti, dan di mana ianya menjadi satu soal yang begitu penting yang membuatkan ahli dan pemimpin parti benar-benar menilai apa yang nak disumbangkan, prinsip apa yang nak dibawa oleh mereka yang bertanding di peringkat yang tertinggi dalam parti. Soal tim A, tim B. Begitu hebat pertandingan. Berpecah kita dalam penilaian terhadap kepimpinan dalam parti, sehingga parti pun diisytiharkan tidak sah. Malamnya hakim yang memberikan keputusan itu tak cakap pula macam mana nak disahkan. Bukan tak boleh disahkan, tetapi ia membawa kepada kemunculan sebuah parti yang dinamakan sebagai UMNO baru. Tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, cuba bayangkan saya di dalam keadaan menyokong kumpulan ini. Ini ada pilihan raya kecil Tanjung Puteri, di mana calon UMNO baru yang pertama akan bertanding. Saya diminta untuk menjadi pengarah pilihan raya. Penganjur UMNO baru ialah pemimpin tim A. Soal marah dengan pemimpin tim A patutnya ada, kerana kita kalah, tim B kalah, dan
tentu akan dah pun sudah nak dibuang kerja sebagai menteri. Dah tak boleh pula masuk UMNO baru kerana nak ditapis dan sebagainya. Ada calon UMNO baru yang pertama, tak dilantik pengarah pilihan raya yang lain. Saya juga menjadi pengarah pilihan raya untuk kawasan Tanjung Puteri. Tetapi dalam pemikiran dan pertimbangan dan akhirnya keputusan pasukan kami, saya, Datuk Khalid Nordin ketika itu, dan beberapa pemimpin-pemimpin UMNO yang lama ketika itu yang masih berada sebagai satu kumpulan. Keputusan kami, walaupun kita dalam tim B, walaupun kita tak bersetuju dengan kepimpinan kumpulan tim A, Tun Dr. Mahathir, Cik Gafar Baba dan seterusnya, tetapi kita buat pilihan. Bukan pilihan berasaskan emosi, kebencian dan penentangan kita pada saat itu, tetapi berasaskan kepada masa depan dan kepentingan orang Johor Bahru yang akan menerima kesan daripada keputusan pilihan raya kecil Tanjung Puteri. Kita tahu dan kita menerima UMNO baru besok akan menjadi UMNO lama. Pemimpin yang ada satu hari akan pergi, tetapi perjuangan bangsa, agama dan negara tetap akan perlu dihidupkan untuk terus dijuangkan kepentingan bangsa, agama dan negara. Kesimpulannya, perasaan hati ketika itu, marahnya kepada individu, kehambaan ketika itu tidak membuatkan kita hilang perasaan dan harapan bagi masa yang akan datang. Lebih-lebih lagi bila ia berhubung dengan kepentingan yang ramai, bukan kepentingan segelintir kami sebagai pemimpin-pemimpin di peringkat bangsa. Ini pilihan ketika itu. Jadi bila kita berdepan dengan masalah dan masanya, kita diuji secara itu. Dan bila kita diuji, baru kita sedar sama ada kita ni seorang yang mampu bertahan, mampu berpegang kepada nilai dan prinsip, bukan yang berpegang kepada jawatan, bukan berpegang kepada kekayaan, bukan berpegang kepada gedung. Inilah tugas kepimpinan, tanggung jawab kepimpinan. Tanggung jawab bukan hanya kepada diri sendiri atau kepada keluarga ataupun kepada jemaah kita. Ini kita semua ahli UMNO dalam Pasir Gudang, ini jemaah. Tanggung jawab jemaah bukan hanya kepada kita sendiri, tetapi tentunya kepada karya yang lebih besar, yang mengharapkan kepada kepimpinan kita, sumbangan kita
Jadi walaupun saya lihat dan dengar dalam ucapan Yang Maha itu macam ada sedikit kehampaan masa depan UMNO tak ada dalam hati rakyat, ya, sentimennya kurang dan tak adanya bukan menjadi penyelesai dan tempat rujukan bangsa dan orang ramai, khususnya dalam soal agama, soal bangsa, soal negara, soal hidup mereka. Nampak macam awal-awal tengah-tengah ucapan tu macam ada kehampaan. Tetapi bagi saya lah, saya mungkin silapnya saya ni orang yang sentiasa optimis. Mungkin itu silap saya, mungkin itu kelemahan saya. Jadi kadang-kadang kita ni terlalu sangka baik, selalu juga kena tipu kan. Tapi sekali sajalah kena tipu, dan itu kira lumrah alam lah. Kita sekali-sekala kena tipu, ya, bukan terus ditipu atau menipu diri. Dia mustahil. Kita mengaku, saya seorang yang optimis. Saya optimis kerana saya melihat perubahan yang sudah berlaku dan kemungkinan yang bakal dilakukan. Sekarang suka kita tanpa kita sedari, umpamanya biasa yang saya cakap, kita ada pihak yang suka momok-momokkan kita, suka sangat nak momokkan orang lain, suka sangat nak momokkan terutama bangsa kita sendiri. Takut tengok tu, bila adanya pembangunan wilayah Iskandar, Johor Bahru akan jadi macam New York. Orang Melayu di Johor Bahru semua akan berpindah ke bukit-bukit, tinggalkan Johor Bahru. Asyik kita ni kena momok, dimomok-momokkan. Kerana kalau kita tak dimomokkan, dia tak boleh jadi pemimpin. Dan sebab itu sebagai seorang yang optimis, saya bukan optimis tak pasal sebab. Kerana bila diwujudkan konsep wilayah, saya teringat kepada apa yang dilakukan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak. Allahyarham Tun Abdul Razak, dia tak jaga bandar je, dia tak jaga bandaraya je, dia kembangkan pembangunan itu kepada wilayah tempat-tempat jin bertendang yang hari ini sudah menjadi tempat yang mudah kita sampai. Ada kampung kita. Kalau dalam kumpulan ni lah, cuba angkat tangan siapa yang lahir di Pasir Gudang. 1, 2 semua. Kampung Pasir Gudang baru. 1, 2, 3, 4. Kampung Pasir Gudang pun tak ada lah. Takkan tak ada lagi kampung Pasir Gudang baru. Ini 4 orang je lahir di Pasir Gudang. Maknanya kita ni datang daripada seluruh pelosok Johor ataupun daripada seluruh pelosok negara. Apa kaitannya dengan Tun Abdul Razak? Apa kaitannya dengan kita ni dimomok-momokkan? Kerana kita kadang-kadang bila kita dah duduk di bandar, kita mungkin lupa sebenarnya sumbangan yang begitu besar
yang datangnya daripada luar bandar. Ini satu lagi cerita ni. Kalau saya cerita lagi 10 minit pasal luar bandar. Okeylah, pasal ni merdeka, nak sambut merdeka. Saya ambil 10 minit ceritakan pasal merdeka. Kita sambut merdeka tahun ke-57 kan? 57 kan? Sambutan. Kita tahu tak? Daripada 57 tahun 24 tahun negara berhadapan dengan ancaman pemberontakan bersenjata. 24 tahun. Emergency yang pertama tamat bila dibalik, perjanjian dibalik 1960, merdeka 57, 60 kita istihar emergency darurat yang pertama dibalik. Kita sedar adanya emergency yang kedua. Yang bermula daripada tahun 68 habis tahun 1989. Berapa tahun? 21 tahun. Tamatnya di mana? Perjanjian soalan cukup emas. Semua dah lupa. Di Hanyai. Bukan Bangkok, Hanyai itu lah. Jangan asyik nak pergi Bangkok ni. Hanyai. Takut cakap Hanyai, nanti Mak Isi kata, mana awak tahu Hanyai ni? Selalu dah pernah pergi ke? Hanyai. Perjanjian menamatkan emergency yang kedua. 24 tahun, daripada 59 tahun 24 tahun kita berada dalam berdepan dengan ancaman komunis yang bersenjata. Siapa yang bawakan kepada pencapaian kedamaian? Bukan pemimpin, bukan saja pemimpin, orang luar bandar, orang kampung. Kerana kalau tidak kita kalahkan pihak komunis dengan sokongan orang luar bandar, bukan saja sokongan dari segi kawasan dan wilayah, tetapi dengan anak muda yang tampil menjadi askar dan polis. Kalau orang kampung tak menyumbang kepada kejayaan ini, menyumbang kepada keamanan dan keselamatan negara, kejayaan kita di bandar mungkin pun tak dirasai seperti ini. Jadi maknanya luar bandar itu penting kepada kita. Kampung-kampung kita penting. Walaupun kita duduk Pasir Gudang, duduk Johor Bahru, kita ni duduk dalam bandar, kita apa yang kita nikmati datangnya, sumbangannya daripada luar bandar. Dan inilah sebabnya bila semuanya nak dibawa secara pembangunan ekonomi yang akan melimpah daripada atas ke bawah, teori bangunkan Kuala Lumpur, bangunkan Lembah Kelang, akan melimpahlah segala kemajuan dan kemakmuran itu ke Johor Bahru yang bawah jauh 500 km ke selatan. Takkan berlaku. Limpahan bukan satu teori, limpahan ekonomi bukan satu teori yang boleh diterima.
ia hanya diwujudkan untuk kepentingan golongan yang tertentu yang duduk di bandar, tetapi mengambil, menikmati, merasai segalanya yang datang daripada luar bandar. Apa yang luar bandar berikan kepada bandar? Tenaga manusia sudahlah. Daripada sini pun semua hanya 5 orang je yang datang daripada sekundang, lain datang dari luar. Tenaga manusia, makanan, air yang kita minum, kita gunakan, itu pun datang daripada luar bandar. Berbagai-bagai menyokong kepada bandar. Dan bila Tun Razak yang memahami teori, memahami kebenaran dan realiti ini, dia bawa pembangunan secara wilayah supaya tidaklah adanya satu teori di mana mereka yang pegang ekonomi itu mereka lah menguasai politik. Orang bandar saja menguasai politik kerana mereka pegang ekonomi. Dibangunkan luar bandar, beralih ke pimpinan, nakkan Malaysia maju, bangsa Malaysia, wawasan 2020, kita bangunkan bandar raya. Ada sebahagian macam sudah jadi negara maju. Saya ingat lagi cakap-cakap, saya di Johor Bahru tengok dekat atas, tengok kat Johor Bahru bandar utama ni, rumah kosong, mak bapak pergi Kuala Lumpur kerana nak tengok cucu anak tak ada kerja kat Johor Bahru, kena pergi Kuala Lumpur, rumah tinggal kosong. Melihat keadaan ini, saya berbual dengan Menteri Besar ketika itu. Saya kata masalah kita kerana Johor Bahru ni tak ada YAPI, tak ada orang yang bergaji tinggi, semuanya kerja kilang walaupun beratus beribu, gaji dia banyak mana sangat, habis untuk belanja bahan-bahan asas. Kena ada pembangunan yang komersial, yang lebih tambah nilai supaya anak-anak kita dapat pendapatan yang lebih tinggi. Jadi bila diperkenalkan semula pembangunan wilayah dengan tertubuhnya Iskandar, saya sambut baik. Saya bukan kerana wah ini ada cara dapat kontrak lagi, tak, bukan itu yang penting. Dan hari ini kalau saya lihat transformasi yang dimulakan oleh Yang Amat Berhormat, Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi dengan memperkenalkan konsep pembangunan koridor ini, menggantikan teori limpahan ekonomi ini, saya tengok, merasai bagaimana Johor Bahru pun dah berubah. Berubahnya macam mana? Kalau kampung Melayu Majidi, masa mula-mula saya jadi ahli parlimen, orang Melayu sana nak berniaga, dia kena tunggu kerajaan bina dia punya premis. SCDC bina premis, MARA bina premis, MPJB bina premis perniagaan. Hari ini yang Melayu nak berniaga, dia tak tunggu lagi kerajaan binakan premis, dia bina sendiri dia punya gerai-gerai dan bangunan-bangunan untuk perniagaan mereka. Ini baru merdeka. Kita sebagai UMNO, ahli UMNO, pemimpin UMNO, kena terima perubahan ini. Kita mungkin tak boleh
memberi segala-galanya, daripada pinjaman, premis, idea, itu dan ini, untuk orang Melayu bangun, untuk orang Melayu terlibat sejaga usahawan. Tak boleh kita mungkin satu masa lagi ni tak ada lagi kontrak kerajaan, nak bagi macam mana? Ini masih lagi beribu kelas F, tak ada pula ni anak graduate. Nak naik tinggi sikit tak boleh. Dia bukan dia graduate, cara dia graduate kelas F, dia ambil lagi lesen 5 lagi lesen, 10 lagi lesen, dan dia bergili-gili terus menerus dapat kontrak. Menipu kita dan menipu diri sendiri. Tak ada kemajuan. Saya minta maaf lah kalau kita kena. Apa nak buat? Macam ini punya PL pun ada. Pasal kita tak nak maju ke depan, dan kita hanya tahu game ini, cara ini bukan cara yang berani melangkah ke depan seperti anak muda kita sekarang yang mereka berani lakukan. Tapi mengapa kita tidak menjadi sebahagian daripada perjuangan itu? Sedangkan semuanya ini hasil daripada setiap langkah, setiap tapak yang telah kita ambil, yang kita telah bawa negara ini ke arah kemungkinan itu. Anak muda hari ini yang berniaga, kemudahan ada, internet, Facebook, website, dia berniaga. Tak ada payah tu kerajaan nak kena tolong tunjukkan ini tu ini, bagi loan lah, itu kena jual ini jual itu. Tak. Saya begitu bangga dengan battery mall, orang Pasir Gudang pun patut ada yang dah tahu kilang bateri Eveready itu yang orang tak nak pakai, tunggu nak jual. Sekumpulan anak muda adalah motai seorang yang membantu wujudkan satu mall untuk peniaga-peniaga muda. Tahun lepas saya sambut ambang merdeka dekat situ. Tahun ini pun saya akan sambut ambang merdeka di situ. Kerana apa? Kerana bila kita merdeka juga dengan minda dan hati kita, dengan produk yang dibuat oleh orang muda, orang kita, jenama orang kita, bukan JPO yang second hand, bukan second hand, season yang lama. Dan kalau pergi ke battery mall, juru jual pun tak ada seorang Bangla, semua anak muda Malaysia yang jadi juru jual, yang jadi pembantu jualan, yang membuat perniagaan. Tak payah pun import pekerja asing, kecuali Nepal yang jaga palak dan yang basuh di belakang. Tak payah ada anchor tenant, tak payah ada jenama yang hebat-hebat. Ini selera anak muda. Jadi tetapi kalau kita tak bersama mereka, mana nak kita rasa arah dan hala tuju ke depan? Kita rasa ketinggalan. Orang pun tengok UMNO pun tak ada lah orang UMNO sini. Orang UMNO dia pergilah sana-sana kat mana tak, kedai mamak ke, dia bukan nak tengok kita ni. Macam tu pula kan, asyik kita pula jadi kedai mamak, jadi penyokong kepada kedai mamak, sedangkan dah banyak kedai-kedai minum kopi yang dibuat oleh anak muda kita, yang hancur oleh anak muda kita. Mengapa kita tak menjadi pelanggan, menyokong mereka? Tapi ini semuanya bukan hari ini jadi itu, ianya
daripada proses yang datang, transformasi yang berlaku. Apa kita beralih daripada pembangunan yang bercorak limpahan ke bawah, daripada atas ke bawah, dan pembangunan yang bercorak ke atas kemajuan kroni-kroni bilioner-bilioner untuk mereka juga melimpah ke bawah. Kita bawakan kemajuan yang dirasai oleh orang bawah, mereka akan bangun menyertai di dalam ekonomi kita sendiri, ekonomi merdeka. Apa kena menjadi sebahagian daripada proses ini? Kita dah mulakan prosesnya, tetapi bila dah berjaya kita pula kita nak duduk kedai mamak lah, lebih senang. Kita kena, dah kita mulakan, dah mereka berjaya, kita tak nak bersama mereka. Tentu dia kata UMNO tak relevan lah. Kita dah terbuka kepada pasaran, kita bukan lagi harapkan kepada politik. Jadi ini hasil yang datang daripada perubahan yang kita lakukan, daripada transformasi di peringkat setiap tapak, sehingga Melayu mampu menjadi satu kumpulan masyarakat yang berkemampuan ekonomi, boleh membeli belah. Dan bila adanya kemampuan membeli belah itu, tentu datangnya bekalannya, yang datangnya daripada yang selalu berniaga. Mungkin dia tak tahu cita rasa kita. Dan ini transformasi yang kita alami dan kita berjaya. Tapi kalau kita tak terlibat dalam kejayaan ini untuk bawa mereka kepada satu peringkat yang lebih tinggi dan yang lebih mantap, tentu UMNO tak akan jadi relevan. Jadi sebab tu, kalau pertamanya saya kata tadi, kalau kita lihat kepada kelangsungan perjuangan badan itu, institusi itu, lebih kepada kelangsungan individu dan pemimpin individu, untuk kita tak rasa marah buat keputusan masa marah, tetapi kita lihat kepada masa depan. Yang kedua, dari segi ekonomi, kita dah letakkan asas-asas itu, sehingga hari ini negara, kalau nak lihat negara Malaysia, kita dah banyak yang bukan konvensional. Apa yang menunjukkan kita di negara yang merdeka? Sistem perbankan, kita ada sistem perbankan Islam. 25% daripada aset perbankan ialah dalam bentuk sistem perbankan Islam. Ini bukan negara barat punya cara. Sistem insurans Islam takaful, kewangan Islam sukuk. Ini semua bukan barat punya, ini kita punya, berasaskan kepada agama yang Islam telah berikan kepada kita. Macam mana yang Muhammad cakap tadi, ini kita hasilkan. Bukan Islam tu berhenti dalam masjid saja. Islam dalam hidup kita, bukan orang PAS yang buat, orang UMNO yang buat. Tapi apa pasal kita nak rasa hampa, kita nak rasa lesu, macam seolah-olah kita ni tak berkemampuan? Apatah lagi bukan PAN yang buat. Jadi negara kita hari ini, kita yang bentuk, kita yang asaskan, kita yang perjuangkan. Kita berada di puncak gunung juga, tapi hanya kita lah. Kita tengok orang kat bawah tu nak cuba congkil gunung supaya kita ni makin lama makin turun. Kita bukan turunkan apa, turun rasa keyakinan kita kepada perjuangan kita. Sedangkan ia melihatkan apabila kita sampai kepada satu persimpangan, bertukarnya pucuk pimpinan,
Dolah Ahmad Badawi balik semula kepada yang asas seperti mana Tun Abdul Razak lakukan. Alhamdulillah kita beralih kepada jalan yang betul, yang memberi manfaat kepada orang luar bandar, yang kita ni orang kampung. Hari ini banding dengan dulu, makan korma, orang dulu makan korma, kita pun tak tahu apa jenama korma. Hari ini kalau cakap pasal korma, nak orang tahu. Anak kita kata, oh ajwa, oh majul. Orang surau pun dia tunggu majul. Dia tak nak makan yang korma buku-buku lagi, yang tak ada jenama. Kita dah berubah. Kutipan hari Jumaat, tak tahulah kat Pasir Gudang ni, tapi Johor Bahru, kalau dulu RM900, sekarang dah RM5,000 satu Jumaat. Kalau dulu RM5,000, sekarang dah RM15,000. Saya rasa begitu juga di Pasir Gudang. Ini bukan yang wajib, ini sedekah, pembayaran zakat. 80 juta 5 tahun dulu, sekarang 200 lebih juta. Pergi umrah, dulu 80,000 satu tahun, sekarang 200 lebih ribu satu tahun. Ini sekarang nak ada kuota umrah pun juga, bukan kuota haji saja. Mana datang kebolehan dan kemampuan kita itu? Kalau bukan datang sekelip mata, petik switch jadi, tak. Asasnya dah baik. Bila kita tinggalkan perjuangan ekonomi yang berasaskan kepada teori limpahan, sama ada bandaraya itu melimpah ke bandar-bandar kecil ataupun bilioner-bilioner melimpah ke bawah, kita beralih apabila Tun Abdul Ahmad Badawi melakukannya, pembangunan koridor. Ini orang cemooh lah Tun Ahmad Badawi kan. Tengok dia kalah bayar, dia nak minta 18 bulan, dia tak bagi dia 12 bulan, dia potong 6 bulan. Apa hal? Apa hebatnya Tun Abdul Badawi? Koridor pertanian, siapa yang balikkan kita semula kepada pertanian? Bukan Tun Abdul Ahmad Badawi. Hari ini harga, saya nak bagi contoh lah, harga belimbing. Kita ada harga tu belimbing, berjurai-jurai kan, buang RM30 sekilo. Kenapa? Kerana sambal hitam. Sambal hitam mana? Orang Pahang tahulah sambal hitam kan? Saya ni orang Johor tapi lahir Pahang, sebab tu ada sikit-sikit pasal mak minum air Sungai Pahang. Sambal hitam, sambal hitam ni dulu orang nipis je, orang bentung je, orang Pahang dia makan. Sekarang kita boleh jumpa sambal hitam tu di supermarket, kita boleh beli online. Maknanya bila kemampuan kita ni membeli belah, dia punya supply bekalan akan datang dan akan tingkat. Kalau kita standard orang bandar, kita nak beli dekat pasar raya, tentu kita tak kena cari sambal hitam dalam packaging yang baik kan? Orang lipis dah boleh buat, boleh hantar. Orang Rawu boleh buat. Pekasap, tahu apa pekasap? Boleh ni, boleh beli online. Mana terfikir kita tu semua? Packaging pembaik dan produk yang terbaru untuk makluman yang Mak Muhammad Datuk.
Acar rebung Perlis. Pasal isteri orang Perlis kan, orang Johor mana lah tahu pasal acar. Acar tahulah, acar rebung. Acar rebung Perlis, produk terbaru di foodmarket.com.my. Saya tengok semalam. Mana kita sangka benda ni? Dah boleh order online, dah boleh order secara FB, boleh order secara WhatsApp. Dan yang upstream ni, yang membuat, menanam, mereka menikmati limpahan itu. Bukanlah macam dulu tunggu limpahan daripada Kuala Lumpur, nak cari kerja kat Kuala Lumpur, nak konon hantar duit pada mak, lepas tu cakap dengan mak, susahlah mak datanglah dulu Kuala Lumpur, jual lah rumah kat kampung. Jadi transformasi ekonomi ini yang kita buat. Dan sebab itu kalau kita dalam kehampaan di lurah, kita tak nampak itu semua. Kita akan dengar orang yang memomokkan kita, duduklah kamu di lurah itu, segala harapan dah tak. Tetapi kalau kita optimis, melihat kepada masa depan yang dijanjikan oleh semangat keberanian anak muda kita. Semua orang tahu Nilofa orang muda, tapi nak kahwin dengan orang yang lebih daripada 30 tahun kan. Lelaki yang lebih 30 tahun ni untuk maklumat lah, kalau yang pemuda masih kaya, berjaya, fashion muslimah. Siapa sangka bisnes tudung ni begitu? Dan kerana kita Melayu je, kalau kita di Asia Barat hitam lah tudung kita kan, tapi warna-warna tudung kita, sampai satu baju ada 5 warna, kena 5 warna tudung untuk kita beli. Di rumah pasti bukan hanya selai, 10 helai, 50 ada kan. Ini bisnes dan ini ekonomi kita, kerana kita mampu dan ada bekalan. Ini anak muda punya perniagaan. Tak adalah sesuatu yang maknanya kalau dah berjaya tu kita pula takut. UMNO takut. Betul, akhirnya apa yang kita nak, kita nak teruskan perjuangan kita berasaskan kepada nilai, prinsip, barakah. Itu 3 yang Datuk Seri sebutkan. Nilai dan prinsip takkan boleh ubah ikut masa. Dan saya percaya Yang Maha Berhormat pun tahu, dan di segi saya, nilai dan prinsip bukan untuk diri sendiri, ianya mestilah untuk karya masyarakat yang lebih besar, jemaah. Tak ada lagi Dewan di Johor Bahru nama lepas saya, tak ada lagi. Dewan Syahril Samad tak ada, tapi Dewan Khalid Nordin dah ada. InsyaAllah bila saya lepaskan jawatan ahli parlimen, pilihan raya akan datang, masih lagi tak ada lorong nama Syahril Samad, tak ada lagi jalan nama Syahril Samad, tak ada lagi dewan nama Syahril Samad, tak ada lagi balai raya Syahril Samad, tetapi berpuluh-puluh dewan dan balai raya yang telah dibina di Parlimen Johor Bahru. Bukan untuk kita, untuk orang yang ikut belakang kita ni, untuk masa depan mereka. Kalau saya pilih seorang setiausaha politik sama bahaya dengan saya,
Apa masa depannya? Masa depannya macam saya punya masa depan lah. Saya habis, dia pun habis. Tapi kalau saya nakkan kelangsungan perjuangan, tentu kena pilih orang yang lebih muda, supaya bila kita pergi, dia pula yang sambung. Sebab itu kita kena percaya kepada orang muda. Bila kita tak percaya kepada orang muda, kita percaya hanya pada geng-geng kita. Yang muda yang kita percaya, anak-anak kita saja. Macam mana masyarakat luar nak lihat kepada kita? Kita kena luaskan. Bukan luaskan dari segi ramai, kita kena luaskan juga sehingga ke lapisan yang lebih muda mengikut usia mereka. Sebab tu, kalau nak ganti saya sebagai ahli parlimen Johor Bahru, calonnya janganlah sama bayar dengan saya. Dah buat apa? Kenalah 10 tahun lebih muda. Bukan susah. Saya 67, orang 57 pun nampak tua juga. 20 tahun lebih muda daripada saya. Apa salahnya? Kerana kita percaya kepada muda, barulah kita percaya kepada bangsa. Ini kalau kita hanya sama-sama kita, geng kita je, macam veteran kita ni. Ingat apa faedah dia dapat daripada perjuangan ni? Dia perjuangkan untuk universiti, dia perjuangkan untuk pendidikan, dia perjuangkan untuk keselamatan negara. Apa faedah dapat? Dia tengok faedahnya dapat pada anak-anak dia, generasi yang akan datang. Betul tak? Habis-habis, inilah selai kain songket yang dipakai tak yang mahal-mahal dah tak mampu. Anak beli yang baru-baru sekali 5 tahun agaknya. Tapi kepuasan itu ialah barakah yang datang daripada perjuangan yang berprinsip, perjuangan yang ikhlas, perjuangan yang bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk keluarga, tetapi untuk karya. Karya kitalah yang menentukan kejayaan kita. Dia nak tengok jemaah kita ni macam mana. Ni jemaah kita pun ada yang dah berpecah, ada yang nak tinggalkan jemaah, nak cari imam yang baru. Dah ada. Itu pasal sebenarnya kalau yang rosak, yang kecil, dia berpecah, hancur habis. Tetapi UMNO ni sebuah perjuangan parti, badan yang begitu besar, begitu kuat. Sebab itu dia mampu berpecah. Berpecah kepada parti negara, berpecah kepada PAS, berpecah kepada Semangat 46, berpecah kepada PKR, berpecah lagi. Tapi itu proses biasa pasal kita yang besar dan kita yang berjaya. Kalau kita yang tak berjaya, parti yang tak ada harapan, yang tak ada kemampuan, pecah pun orang tak kira, tak kisah. Nak tinggal buat apa? Tinggal pergi pun tak ada hal. Jadi kita masuk kepada cabaran hal. Kita dah maju, kita dah bawa transformasi itu, perubahan itu, kejayaannya boleh dirasai, boleh dilihat. Kalau kita nak tambah, sekarang kita berdepan dengan satu lagi ancaman politik. Kita berpecah lagi. Orang kata jangan ambil dengan, kau jangan ambil dengan tentang soal parti berbumi. Orang panggil parti bersatu, saya panggil parti berbumi, kerana nama tu pun ada peribuminya, parti berbumi. Jangan ambil dengan, betul? Jadi UMNO, pemimpin UMNO, jangan ambil dengan, kerana ini fenomena di mana bila kita letak calon UMNO, Barisan Nasional, kerana ada yang memberontak daripada UMNO,
bertanding sebagai calon bebas, kalau dia berpengaruh, dia mungkin boleh menang. Dia mungkin tak boleh menang, tapi dia boleh kalahkan kita. Itu prinsipnya. Kalau tengok kepada parti pribumi, kita ada tahun PRU ke-13 107 kawasan di Semenanjung yang di mana calon UMNO diletak untuk bertanding. Okey, 107. 61 kita lawan dengan PAS, 45 kita lawan dengan PDR, 1 kita lawan dengan DAP. Tak pasal-pasal kita lawan DAP di mana? Kelang Patah. Itu bahagian dari sini. Betulkan sebutan Kelang Patah ya. Yang Kelang Patah PRU 14 ini kawasan MCA, mungkin MCA lebih baik. Jadi maknanya 106. Yang 61 PAS melawan dengan apa? Dia nak serah kepada pribumi. Tak mungkin pasal PAS pun tak sama-sama dengan pribumi. Yang 45 PKR yang dia bertanding, dia nak serah kepada pribumi. Mungkinlah untuk buat deal dengan Anwar Ibrahim ke apa ke, ya macam-macam sekarang. Bukan saya yang buat, ini orang lain yang buat, bukan saya yang hantar awak penjara, ini hakim yang hantar. Semua boleh cakap. Tetapi matlamat yang tak sedap yang saya tengok kepada pribumi, bukan dia nak menawarkan satu alternatif menggantikan UMNO. Dia nak kalahkan UMNO dalam 20 bahagian dia, dalam 20 kawasan parlimen. Biar UMNO kalah, pribumi menang tak, kalah pun tak apa, tapi asalkan UMNO kalah, orang lain biar orang lain menang. Jadi kita akan berdepan dengan strategi yang sudah berubah. Dulu 1 lawan 1. Kali ini kerana nak kita tarik sokongan penyokong UMNO kepada PN melalui calon pribumi, kita benarkan orang lain pula menang, parti lain menang. Itu matlamatnya. Jadi kita akan berdepan dengan suasana yang baru. Dalam keadaan inilah kita kena lihat kepada sokongan yang sebenar kepada UMNO dan Barisan Nasional. Sokongan di peringkat cawangan, peringkat PDN. Boleh tak kita ulangi? Dia bukan tengok sangat kepada pribumi dan juga yang PAS dan sebagainya. Masih sama kita. Pada saya itu matlamat yang nakal bagi pribumi. Macam sikitlah macam semangat 46, tapi semangat 46 pun dia berpakat dengan DAP. Sebab itu dalam soal ini, soalnya kita tahu tak apa perjuangan kita. Apa pasal kita ni, saya ni walaupun terpaksa saya bertanding calon bebas nak supaya diberi perhatian kepada UMNO Johor Bahru, bertanding calon bebas nak kalahkan kawan saya, tak apa, serahkan pilihan kepada rakyat. Kerana saya sayangkan UMNO, saya serahkan pilihan balik kepada rakyat. Lepas tu kita buat Perhimpunan Melayu Johor, nak balikkan orang Melayu dalam UMNO. Hari ini boleh tak kita rasa keyakinan yang sama? Setelah kita mencapai begitu banyak kejayaan daripada tahun 88 sampai sekarang, dah berpuluh tahun dah. Kita lihat kejayaan ini. Mampu tak? Mampu tak kita mengekalkan sokongan? Saya rasa mampu kalau kita faham, kita sendiri faham apa perjuangan kita itu. Betul lah, agama, bangsa, negara, yalah. Tapi macam
Datuk Seri cakap, takkan untuk segelintir je. Kita kena yakinkan ramai yang dapat faedah. Kita lihat keliling kita, begitu ramai anak Melayu muda yang berniaga, yang berani. Tapi kita faham tak ideologi kita dan cabaran sebenarnya yang kita hadapi? Ini dah berapa jam ni? Pukul 11. Baru 1 jam. Okey, minta maaf. Ada lagi 1 jam. 4 jam lagi kan? Jadi 5 jam. Kita faham tak kita punya ideologi kita, ideologi politik kita tu? Kita faham. Kerana bila kita faham ideologi kita, kita boleh nilaikan dan bawa orang lain menilaikan apa yang ditawarkan, ideologi apa yang ditawarkan oleh puak sana. Kita sebuah parti kalau ikut tafsiran ideologi politik sejagat, UMNO ni parti politik konservatif. Tak malu kita jadi konservatif. Banyak parti konservatif. Parti konservatif di UK, parti Republican sebelum Donald Trump pun bersifat konservatif. Hari ini tak tahulah apa sifatnya maki hamun tu. Bukan sifat konservatif. Kita pun sebuah parti yang berideologi konservatif. Kerana apa konservatif? Kerana kita masih meletakkan agama sebagai satu asas perjuangan. Kalau kita mula kata agama tu bukan perjuangan parti kita, kita bukan lagi jadi parti yang konservatif. Kita menjadi parti yang progresif. Sedap dengar kan? Shock, kita jadi progresif. Tapi kita konservatif, walaupun konservatif, kita mempunyai kebolehan untuk melaksanakan strategi dan dasar yang progresif. Ini pelik pula. Macam mana ni konservatif boleh buat progresif? Pasal kita boleh ambil umpamanya agama Islam itu dan kita terjemahkan kepada teori dan strategi ekonomi pula. Itu yang progresif. Jadi kita konservatif, dasar dan strategi kita yang sebenarnya menjadi lebih progresif. Sebab tu perbankan Islam, ekonomi Islam, fashion Islam, halal, makanan halal, produk halal, insurans Islam, takaful, sukuk, ini progresifnya strategi kita. Kita betul konservatif, tetapi ia tidak makna kita dimundur, tetapi kita mampu menterjemahkan konservatisme kita itu kepada yang lebih progresif. Kita tengok musuh kita. Apa musuh ancaman kepada gerakan atau fahaman konservatif? Ialah fahaman sekularisme. Mungkin kita rasa ini tak ada benda lah sekular ni kan. Tapi benar, ia menarik. Dia bercakap, kalau sekular tu maknanya kitanya letakkan agamanya sama. Menarik tak? Cakap pada agama lain nanti sama dengan agama Islam. Kesamarataan politik tak dapat. Setiap kita tak kira bangsa, tak kira keturunan, rakyat Malaysia satu undi politik. Pilihan raya satu undi. Itu kesamarataan politik. Kesamarataan keagamaan, statusnya ini macam mana ni
Islam agama persekutuan. Tapi cakap orang Cina kepada saya lah, dia kata dia nak cari sembahyang hantu kat Singapura, tak jumpa. Nak cari cinggir kat Singapura pun tak jumpa. Daripada dulu bila dah diisytiharkan haram, tak buat cinggir, hanya cinggir kat Johor Bahru. Pasal cinggir kat Johor Bahru ni semua gangster dulu, kelab Samsing punya dulu. Nak cari tokong-tokong yang begitu ramai, begitu banyak datang ke Malaysia je. Maknanya ada amalan kebebasan mengamalkan agama masing-masing itu berjalan, tapi hanya Islam menjadi agama persekutuan. Kalau yang sekular ini berjaya mendapat sokongan dan menterjemahkan segalanya mengikut perlembagaan, ikut kaca mata sekularisme. Ingat, perlembagaan ini boleh bagi perlindungan kepada perjuangan ataupun kepada kehendak kita, kerana perlembagaan itu ialah kata-kata dan ayat-ayat yang masih perlu diterjemahkan. Chandra Muzaffar pernah menulis dalam sebuah Protector, soalan, question mark. Ini buku lama-lama ni, kita tak boleh baca dah pasal memang tak jumpa lagi dah. Protector, dia kata UMNO menyatakan ia sebagai pelindung kepada orang Melayu. Orang Melayu tak perlu UMNO untuk menjadi pelindung, kerana perlembagaan itu sudah menjadi pelindung kepada orang Melayu dan kepentingan orang Melayu. Ini hujah Dr. Chandra Muzaffar tahun awal 80-an. Tetapi macam mana perlembagaan satu buku itu nak boleh menjadi lindungan? Kalau kita guna tutup kepala kita masa hujan, mungkinlah kepala tak basah. Tapi nak dijadikan sebagai perlindungan, mesti ada penterjemahan kepada segala fasa dan klausa dan ayat di dalam perlembagaan itu. Barulah dapat manfaatnya. Islam sebagai agama persekutuan. Terjemahan kita daripada ekonomi kepada amalan dan seterusnya melambangkan pencapaian dan terjemahan aspek itu dalam perlembagaan. Tapi kalau kata setakat kita dah ada bulan bintang di dalam bendera kita dah ada masjid negara, cukuplah. Itu melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Itu hujah orang sekular. Sebab itu zakat dipersoalkan, khutbah dipersoalkan secara yang nakal-nakal dan sini-sini. Sebab itu kalau kita tak kenal musuh kita mungkin terasa terlalu selesa. Satu pihak kita selesa kerana kita rasa kita kuat, kita masih pegang jawatan, kita masih nampak faedah dan manfaat daripada jawatan itu. Satu pihak pula kita tak bersama dengan generasi yang muda yang bersama dengan kita untuk bersama dengan mereka. Tentulah kita ni mungkin boleh rasa macam tak rela. Tetapi saya rasalah seperti mana, dan saya punya kesedihan tengok-tengok kat bawah di Johor Bahru lah, masih gudang lagi kan. Ianya melihatkan bahawa kita, apa yang kita perjuangkan masih relevan,
Jadi kalau kita perjuangan kita tu masih relevan, masih lagi orang ramai nak panggil kita, masih ramai orang nak ikut kita, tentulah parti kita relevan. Tetapi bila kita dah show sendiri, sama-sama kita jemaah je, jemaah kita, pasal kita nak menang dalam jemaah, ini nasib baiklah sekarang ni dah mula nak kempen untuk bahagian masa depan. Itu jemaah lah. Lepas pilihan raya akan mungkin ada pertandingan bahagian, okey, kita nak start kempen daripada sekarang. Itu jemaah. Tetapi kalau kita tahu kekuatan kita, kedudukan kita ini ialah kerana yang ramai, yang karya, bukan hanya kerana geng-geng kita ni, kita tentu mendapat berkat. Pasal kita buat niat yang ikhlas dan tujuan yang murni, bukan untuk diri kita tetapi untuk ramai. Kita tetap pegang kepada prinsip dan kita tetap pegang kepada integriti. Bila kita letakkan diri kita ada, geng-geng kita, kroni kita saja, pengikut kita saja, orang luar tengok. Jadi alhamdulillah, saya nak kena balik pujilah kepada Yang Maha Berhormat Datuk Seri. Kerana tak ramai yang berani macam Yang Maha Berhormat Datuk Seri. Dalam satu soal je, kita ni di Johor Bahru ada apa yang kita panggil sebagai lingkaran Melayu. Lingkaran Melayu ini ialah penempatan orang-orang Melayu yang mengelilingi bandar, iaitu bermula daripada sebuah kampung nelayan asalnya Kampung Bakar Batu sebelah di tepi tebing Sungai Keberau. Dia bersambung kepada Majidi Baru. Dia sentuh sikit Belantik ni lah. Ini Belantik kita dah pindahkan dia. Ini ketua cawangan ni. Lepas Majidi Baru, dia bersambung pula kepada Kampung Melayu Majidi. Lingkaran Melayu ni bersambung lagi dengan Lakin. Masih lagi tanah Rizab Melayu. Di Lakin ada pemisahnya, tanah antarabangsa. Dulu cakap tanah antarabangsa ni bukan tanah macam antarabangsa international. Dia tanah antarabangsa, dia sama-sama bangsa, antarabangsa. Jadi Lakin ada yang sepadan. Lepas tu di Bandar Baru Budak. Bandar Baru Budak bukan Rizab lagi, tanah freehold, tetapi transaksi penjualan belian tanah di Udak, di Bandar Baru Budak, ialah di antara orang Melayu. Maknanya daripada dalam lingkaran itulah, kerana ada lingkaran itulah adanya Kampung Melayu asal, adanya Rizab Melayu, baru adanya kekuatan orang Melayu untuk duduk kekal di Bandar Baru Budak. Celah-celah tu ada tanah perindustrian, Lakin dan Tambun. Johor Bahru minta dengan Menteri Besar, tolong kuatkan lingkaran Melayu ini. Bila habis pajakan tanah industri, kita harap kerajaan negeri akan potong demi pajakan, convertkan jadi tanah Rizab Melayu untuk perumahan generasi yang ketiga. Pemimpin lain dia kalau tanya mintanya tu dia fikir balik, ini besar tanah ni. Kan kalau aku buat cara penswastaan ni, ramai kroni-kroni aku boleh kaya. Kita alhamdulillah dah meninggalkan zaman, bukan zaman, era itu jauh ke belakang. Jadi alhamdulillah tak adalah yang nak mencari-cari peluang kerana hubungan
nak jadi kaya melalui penswastaan. Itu yang sebenarnya antara sebab saya bergaduh ni, yang saya tak setuju ni. Penswastaan, kalau nak swastakan perkhidmatan kerajaan atau peranan kerajaan, badan kerajaan, satu hal. Ini pantang tengok tanah, nak semua diswastakan. Kalau buat untuk orang berpendapatan rendah, saya yang mula-mula akan sokong. Tapi nak buat untuk siapa? Dia sekarang kita tengok lakin, makin tinggi bangunan, makin sayu hati mata memandang. Jadi alhamdulillah, kalau kita sekat sikit penswastaan, kalau penswastaan pun biarlah adanya faedah kepada orang berpendapatan rendah, orang susah untuk membeli rumah atau menyewa rumah. Itu yang kita tahu. Dan kita lihat juga kepada generasi yang akan datang. Tanah Hizab Melayu ni, kalau ikut pemimpin dulu saya, masa saya menteri wilayah, saya bercakap dengan pemimpin, saya kata ini ada Tanah Hizab Melayu, dulu dilepas, dilucurkan, dijadikan mining list. Sekarang dah habis dia punya penggalian, boleh tak saya buka balik dia punya status Tanah Hizab Melayu. Dipandang hina kepada Tanah Hizab Melayu. Hari ini kalau kita tengok balik, betul pemimpin-pemimpin dulu kita dijadikan Rizal Melayu dengan besin sekaki. Hari ini kalau kampung Melayu Majidi itu, kalau pantang 80 ringgit sekaki, tak jual orang. Mana fikir oleh satu ketika yang dihina, yang dipandang sepi, yang bank tak nak terima, 80 ringgit sekaki ni di kampung Melayu Majidi. Jadi maknanya kebijaksanaan, kewarasan pemimpin-pemimpin dulu kita yang memikirkan tentang keselamatan, kesejahteraan orang Melayu sebagai asas kekuatan perpaduan negara kita, hari ini jelas terbukti. Salah kita kalau kita tak memahami segalanya itu untuk menerangkan kepada mereka yang sudah merasa nikmatnya. Jadi perjuangan kita bukan hanya untuk hari ini. Kalau kita setakat kita je, generasi kita je, tapi tak ada kejayaan yang berterusan diwarisi oleh mereka yang selepas kita, kita lagi teruk daripada veteran-veteran yang ada depan saya. Kurang-kurang mereka boleh berjaya menyatakan kerana kami berjuang, awak semua duduk dalam dewan ini. Nah, ini ada nilainya, hasil perjuangan mereka. Berprinsip, ikhlas, dan kerana barakah. Semua kita ni, itu yang kita cari. Bukan jawatan, bukan nama, tetapi sebenarnya barakah yang kita cari. Sebab itu kita kena tahu, kena ingat, kemarahan hari ini tak boleh kita bawa berzaman-zaman, berera-era. Takkanlah sampai tidur hari ini pun marah, besok depan, besok marah lagi, marah-marah bertahun-tahun marah. Apa jenis manusia kita ni? Berterusan marah. Mana nak cari barakah kalau begitu? Dan perjuangan kita bukan untuk hari ini. Kita hanya menyambung, meneruskan apa yang penganjur-penganjur sebelum kita membawa kepada kita. Jadi sebab itu, UMNO kita lihat kesimpulannya lah. Ini saya nak habis dah pun. Ya.
pasal tak ada ucapan bertulis ni. Jadi lain kali kalau Datuk Seri Khalid nak jemput saya, dia kena letakkan syarat, Tok, tolong tulis ucapan. Kan melarat-larat ni orang semua boring. Ni dah makin lama makin ramai yang tak ada. Macam saya awal-awal tak tahan pergi bilik air. Awak semua tunggulah kan. Jadi akhirnya apa yang kita perjuangkan? Kelangsungan pertumbuhan kita, hati kita, perjuangan kita, atau kelangsungan pemimpin dan strateginya, pemikirannya. Kita kena anggap itu sebagai perjuangan yang berterusan, yang boleh ditingkat-tingkat, ditambah naik, ditambah nilai seterusnya. Ataupun kita hanya melihat kepada detik hari ini, sehari dua, sebulan kita marah, ataupun kita melihat kepada menjangkau satu yang menjangkau zaman, menjangkau era, ataupun kita berdepan seperti mana kami berdua berdepan dan rakan-rakan yang lain berdepan ketika itu, memilih antara nak perjuangkan UMNO lama versus UMNO baru yang kita sanggup dan sedia maklum bahawa kita tahu pemimpin itu akan pergi. Walaupun saya terpaksa tunggu 15 tahun, tak apalah, tunggu 15 tahun, tunggu di tepi. Datuk Khalid jadi di parlimen, saya 15 tahun kalau tunggu sebagai ketua bahagian. Hari ini tak rasa lama, macam pasal tak boring. Kalau 15 tahun tu awak semua nampak muka saya agaknya dah boring, tapi nasib baiklah saya berpension 15 tahun, duduk ke tepi 15 tahun. Jadi bila muncul balik, nampak macam dekat banner kat luar tu, baju pun sama colornya. Alec Nordin dia itu baju tahun lepas, ini baju tahun ini. Itu besar. Kita berada di situ membuat pilihan. Nak lepaskan rasa marah kita kepada pemimpin yang menang dan bukan yang kita pilih, yang kita idamkan. Nak kita lepaskan kerana itu dan sabotajkan calon UMNO baru yang pertama. Itu pilihan tahun 88. Saya sedar yang lama, yang baru itu akan menjadi lama. Yang pemimpin yang panjang umurnya pun satu hari akan duduk ke tepi. Orang tak tolak pun dia akan pergi. Orang tak panggil pun dia datang. Ataupun dengan realiti itu, di mana kita nak letakkan perjuangan kita? Benci ni, marah ni, tapi kita ingat anak buah kita, kita ingat tempat kita di Tanjung Puteri je lah, bukan lagi setakat negeri Johor dengan bangsa Johornya, tapi Tanjung Puteri je. Tapi kami kita orang Johor, anak buah kita, masa depan mereka, bukan jawatan kita. Kami bersetuju jayakan dulu calon UMNO baru yang pertama. Bila masih lagi tak dihargai, inilah masanya kita nak tunjukkan macam mana orang Johor PL kita beradab. Mula-mula suruh buat kerja, kita buat. Lepas tu kalau tak dibalas dengan yang sewajarnya, malah lagi ditekan lagi,
nak tahu orang Johor Bahru punya perasaan, saya letak jawatan petani calon bebas. Nak tunjukkan suara rakyat, suara orang Johor Bahru sebenarnya macam mana. Kerana kita bendongkan, mereka ikut. Tetapi apabila kita buka pintu, buka suara, cakap benar-benar, mereka juga bersama kita. Maknanya kita bukan hendakkan sangat segala jawatan dan sebagainya, kedudukan dan sebagainya. Yang kita nak utamakan ialah rasa hati, suara hati lah. Kalau dalam cerita-cerita hari ini, naratif hari ini, suara hati lah orang Johor Bahru. Dan sehingga daripada hari itu sampailah sekarang, saya berehat 15 tahun, saya keluar balik jadi ahli parlimen. Sekarang lepas 15 tahun sebagai ahli parlimen, fasa yang kedua, saya tak nak jadi menteri, jadi ahli parlimen biasa. Saya nak bimbingkannya kawan-kawan yang lain, nasihatkan mereka. Saya juga, maknanya saya ni masih ada pandangan optimis, harapan masa depan perjuangan apa. Kalau kita tak ada lagi connection dengan orang muda, kita tak tengok pun, tak nampak pun orang muda yang nak menghampiri kita, mungkin barulah kita sedar perjuangan kita ini dah tersasar. Tetapi kalau kita tetap yakin kepada rasa hati karya kita rasa yakin tentang masa depan untuk anak muda kita, kita bergerak bertindak untuk mencari barakah. Ni ada kawan saya ni, dia selalu dengar cerita barakah saya asyik cakap barakah, kita kerja barakah, volunteer, kita kena cari kerja untuk barakah. InsyaAllah saya percaya bahawa kelangsungan perjuangan kita akan mengatasi kelangsungan keinginan individu dan pemimpin-pemimpin yang tertentu. Kita untuk ramai, kita untuk karya, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi 11.20 Alhamdulillah, nampaknya saya baru nak habis. Dah tutup buku. Memang dah tutup buku. Dah tak ada apa lagi nak cakap, Tapi kalau jangan provokasi. Kalau cakap, minta cakap sejam lagi tu boleh, Alhamdulillah, saya berterima kasih kerana di atas peluang dan semangat. Kerana bukan ini Pasir Gudang, sana Johor Bahru, tetapi dulu ini juga Johor Bahru. Kita berpecah bukan kerana kita tak suka sama kita. Kita berpecah kerana kita nak meluaskan kuasa. Betul. Kita nak meluaskan kuasa. InsyaAllah itulah matlamat kita nak berkuat dan luaskan kuasa. Jadi dengan kata-kata itulah saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada pucuk pimpinan bahagian, terutamanya Yang Abu Ahmad yang telah memberi penghormatan kepada saya, yang melambung-lambung dia pun tak nak cakap macam tu depan Perdana Menteri agaknya, pasal saya nak jadi apa lepas Menteri Besar, takkan jadi Menteri Senior, Menteri Minister, Menteri Besar, tak ada apa pun. Kalau apatah lagi dengan saya, tak ada apa-apa, hanya ingatan orang tu, otai saya sebagai kita. Saya bersyukur pada Allah SWT dapat bersama-sama. Saya juga mendoakan agar perhimpunan kita ni diberkati oleh
Allah SWT dan pemergian kita, perpisahan kita selepas ini di bawah perlindungannya. Dengan itu saya dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim meresmikan mesyuarat perwakilan AMNO bahagian Pasir Gudang bagi tahun 2000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.